Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma nasitu min Qur'anik al-Karim wa ma nasitu min haditsan nabawiyyah wa 'allimni ma lam ya jalal al-israr ba'd. Al-Imam Al-Nusi Bapak Masjid Al-Adiyah Puasa, tuan-tuan dan yang kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak tinggalnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang banyak yang dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga kita, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga akhir zaman. Tuan-tuan dan puan yang sedang jemaah yang kasih sekalian, kita berada di satu bulan yang sangat mulia, bulan yang dilahirkan seorang manusia yang sangat agung, yang sangat hebat, penyelamat ummah ini dan memberi syafaat kepada kita. Dan saya tertarik dengan selawat di masjid ini. Saya rasa satu-satunya masjid yang letakkan selawat susah itu, saya akan cuba promosikan supaya semua masjid ada letakkan selawat yang begitu. Kerana apa? Selawat ini adalah satu ibadat yang istimewa, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita supaya bersembahyang, Allah tidak bersembahyang. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah tidak naik haji, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk berselawat, maka Allah juga turut berselawat. Al-Ahzab ayat 56. Allah juga turut berselawat. Jadi selawat ini bisa kepada perempuan fadilahnya. Aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepadaku, artinya orang yang paling berhak untuk mendapat syafaatku nanti ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan banyak lagi hak-hak yang perlu kita tunaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita perlu kenal. Kerana orang lain kata kita tak kenal maka tidak cinta. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak yang kedua itu adalah fardu ain bagi setiap orang Islam sebenarnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku ini lebih dikasihi daripada siapa, daripada ayah dia, daripada anak-anak dia, daripada manusia keseluruhannya. Baik ibu, baik isteri, baik siapa saja, walau hatta diri kita sendiri, kita kena kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim. Allah sebut begitu dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selepas kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan ikut Nabi. Ini hak yang perlu kita tunaikan. Hak yang terbesar, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bila kita sayang, bila kita kasih, bila kita cinta, kita akan ikut orang yang kita kasih, orang yang kita sayang, orang yang kita cinta. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Seseorang itu dia akan bersama dengan orang yang dia kasih, orang yang dia cinta. Ya, walaupun tidak bersama secara fizikalnya, bersama-sama, tapi dia akan turut bersama mungkin dari sudut fikirannya, mungkin dari sudut perangainya, daripada pakaiannya, hartalah. Ada orang suka pada pemain bola, maka dia akan ikut cara rambutnya, fashionnya, cara berjalannya, dan semua sekali lah gambar yang letak dalam, ada gambar bola. Pukul 3 pagi pun sanggup bangun untuk tengok pemain pujaan dia, dan dia kenal. Dia tahu makanan kegemaran, sampai ke orang itu cukup bulu betis pun dia tahu. Masya Allah. Nah, pasal apa? Pasal cinta, suka, ikut. Ta'sil ilaha wa anta tadda'i hubbahu. Hadza fil qiyasi la amru badi'un. Kata orang, kamu derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu dakwa, kamu cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam kias-kias yang pelik, ajaib pelik itu. Macam mana kita kata kita cinta Allah tapi kita tidak ikut apa Allah Subhanahu Wa Taala perintah? Macam mana kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita tidak ikut Nabi? Ini kias yang pelik, yang ajaib. Makanya cinta itu menyebabkan kita ikut.
Dan untuk ikut tuan-tuan dan puan-puan, kita perlukan ilmu. Dan adab, antara adab yang terbesar pada Nabi, antara hak yang terbesar yang kita tunaikan untuk Nabi SAW ialah kita belajar ilmu. Kita kena faham, kita kena tahu apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quranul Karim. Dan untuk nak faham Al-Quranul Karim itu kena belajar tafsir. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita belajar. Sikit sebanyaknya kita belajar. Inilah maksud risalah kerasulan. Kenapa Rasulullah SAW diutuskan? Misinya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada malam ini kita baca sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab tafsir Nurul Ihsan penggal pertama muka surat 57 atas sekali hukum saum. Hukum as-saum, maksud as-saum ni puasa, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Hukumus saumi. Kalau kita baca Arabnya, pasal dalam bentuk Arab tu silah Arab. Baik. Puasa ni difatwakan pada tahun 2 Hijriah. Tahun kedua. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai segala mereka yang beriman. Dulu kita sebut apabila dimulakan ayat ini begini, maksudnya ayat ini makkiyah ke madaniyah? Madaniyah maksudnya ayat ini diturunkan di Madinah ataupun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di mana, tetapi selepas hijrah Nabi dia dianggap ayat-ayat madaniyah. Ayat-ayat madaniyah ini kebanyakannya berbentuk hukum. Jadi sekarang ni tentang apa ni? Allah Subhanahu wa taala sebut, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan atas kamu itu puasa Ramadan. Puasa dia jangan fa titik 3 waw alif sin alif, puasa ada dawi baru. Ya, kalau kata je ini jadi puas. Kalau kita je tak ada alif di ujung jadi puas. Jadi nak membezakan antara puas dengan puasa ditambah alif di ujung. Jadi puasa. Ada orang baca, inilah kitab menyatakan pasal puas dan pedih. Baca kitab tamu. Bukan puas dan pedih, puasa dan fidyah. Ya? Itu yang kita kata nak dulu buru tu. Baik. Puasa Ramadan. Apa dia puasa? Puasa dari segi bahasanya dipanggil, kalau kita belajar fiqh ni semua ada lughatan wa syar'an. Dari segi bahasanya makna dia al-imsak an syai' wa tarku syai'. Kita meninggalkan sesuatu. Walau hatta kalam, percakapan tu puasa juga. Makan, puasa juga, kita tinggalkan makan. Jadi yang dimaksudkan puasa ini dari sudut syaraknya ataupun disebut syar'an ataupun istilahan, maka dia kata al-imsaku anil akli wasyurbi wal-jima'i ay al-mufattirati bis-shaum min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah. Kita tinggalkan apa? Kita tinggalkan makan, minum, bersetubuh bermula daripada terbit fajar shadiq sehinggalah tenggelam matahari beserta dengan niat. Itulah dia puasa. Kalau tak makan saja puasa juga, tapi puasa dari sudut bahasa sahaja. Puasa dari sudut bahasa, pahala tak dapat, tak jadi ibadah. Baik. Puasa apa? Puasa Ramadan. Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan diwajibkan kepada umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya, umat lain walaupun diwajibkan puasa macam ayat sambungan ayat ini, tapi tidak pada bulan Ramadan. Ramadan ini hanya pada kita sahaja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ya.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti barang yang difardu atas segala mereka-mereka yang dahulu daripada kamu, daripada segala umat-umat. Artinya apa? Artinya puasa ni bukanlah satu ibadat baru yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat, tapi umat-umat sebelum ini pun ada dah puasanya, ya. Dari sudut apa dia kata? Dari sudut kefarduan. Ada juga ulama kata dari sudut bilangan puasa hari-hari ini. Dari sudut bulannya pun ada juga. Dan ada juga yang mengatakan dari sudut bentuknya, iaitu bila sebut puasa ni meninggalkan makan dan minum. Umat-umat sebelum ini pun begitu, ya? Nabi Musa AS 40 hari puasanya. Jadi orang-orang Yahudi sampai sekarang pun mereka puasa dalam satu tahun seminggu. Dan pada bulan Ogos dia puasa sehari. Orang Kristian pun ada puasa sehari puasa sebelum dia punya Idul Fitr. Idul Fitr ni Easter Sunday. Dalam bulan 3 bulan 4 dia orang sambut Easter Sunday ni, mengingati hari mati dan hari akan bangkit semula Nabi Isa ataupun Yesus Christ. Baik, dia orang puasa. Kalau dalam kitab Mukasyfatul Qulub itu, Imam Al-Ghazali ada menyebut, dia kata dulu diwajibkan puasa pada orang Nasara, tapi puasa itu jatuh pada hari yang sejuk, bulan yang panas, yang pakainya, maka dia orang adjust. Pakat-pakat dengan padri mereka adjust ke musim bunga. Musim bunga ni musim yang paling nyaman. Musim bunga, pokok hijau cantik, ya, tak panas sangat, tak sejuk sangat. Dan mereka tambah 10 hari untuk ganti 10 hari, jadi 40 hari. Pada satu ketika sakit pula raja ni, dan raja ni bernazar, berniat, dia kata kalau sihat daripada sakit itu dia nak tambah puasa. Maka dengan takdirnya sihat, dan dia tambah, diarahkan kepada semua rakyat jelata tambah puasa seminggu, jadi 47 hari. Bila raja itu meninggal, naik pula raja yang lain, dia kata kita pakat-pakat tambah lagi cukup 50, 47 meninggal. Alam cukup 50. Begitu keadaannya. Jadi ada juga yang berpuasa malam, macam awal-awal Islam berpuasa malam, awal malam sehingga ke malam yang berikut. Ikut riwayat Islam Sa'id bin Jubair, puasa awal malam sampai ke malam yang berikut. Ada juga yang puasa begitu. Baik. Jadinya kenapa Allah SWT sebut antara hikmahnya untuk kita rasa tidak berat. Dia sebenarnya puasa ni bagi orang yang tidak biasa, Masya Allah. Kalau kita tengok dalam YouTube ada Cina yang berpuasa, macam mana pengalaman dia berpuasa sehari, langsung tak makan, tak minum dan sebagainya. Kalau tak biasa memang menyesal. Jadi berat sebenarnya puasa ini, terutamanya kalau di negara-negara yang lain. Negara kita ni okey, ada beza dalam mungkin banyak-banyak berapa imam beza, setengah jam ada lari untuk puasa sampai dah. Kalau di negara-negara yang musim panas, ada yang puasa sampai 18 jam. 18 jam puasa. Musim panas pula tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berat. Jadinya sebenarnya bukan untuk kita saja. Orang-orang sebelum ini pun mereka juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu memelihara kamu akan segala maksiat, maka bahawa puasa mengicit ia akan syahwat keinginan yang ia permulaan maksiat. Puasa itu disyariatkan untuk apa, tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita bertakwa. Yang di sini dia kata kamu memelihara daripada maksiat.
Makna secara bahasanya takwa itu ialah kita mengelak. Kita berjalan-jalan lupa duit kita elak. Banyak duit semalu, duit sini panggil duit. Semalu lah. Ha? Yang kita tekan cucu malu dia. Semalu. Duit semalu banyak, maka kita pun jengkit mengelakkan daripada duit semalu itu. Itulah takwa. Itulah takwa. Baik. Jadinya kita mengelak daripada maksiat. Katanya kita ikut titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Secara bahasa dan juga secara maknanya di sini. Jadi tuan-tuan dan puan, kenapa kita disuruh puasa? Untuk memicit nafsu, dia kata. Bila picit nafsu kita ni, maksudnya bila kita lapar, bila kita dahaga, tuan-tuan dan puan, nak cakap malah. Tuan dan puan marah. Nak cakap malah. Senyap, tahu. Bising sikit, puasa ni. Misalnya, nak marah hari kita ni. Itu kita puasa, patutnya puasa tu membenang masa marah, membenang, menginsafkan kita. Ingat pada orang miskin, ingat pada orang susah. Ya, muraqabah, perhatian daripada Allah SWT kita kuat, disiplin diri kita kuat, tidak makan waktu siang hari. Sepatutnya menaikkan iman kita, menaikkan takwa kita. Ya. Dia nak cakap apa malah? Dia bercakap banyak cakap, banyak dosa, banyak salah, banyak dosa, banyak. Maksudnya apa? Juga dah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, nak pergi jalan-jalan kat pasar malah apa ni? Pergi pasar tani kan. Perasaan ni buku lali, belaga dengan buku lali. Tumik, sepak tumik. Bergesek-gesek, jalan bersesak-sesak. Tengok pula hak kuning, merah, hijau, apa semua ada berlaku. Jangan. Sebab itu tak digalakkan puasa. Bila kita puasa ni banyak menghanguskan. Kalau puasa mata kita susah nak jaga. Alasannya tak boleh pandang bawah ustaz, nanti belaga orang. Pandang juga situ sini kan. Kepala kita. Jadi begitulah keadaan. Jadi malah maksudnya jadi itulah kita tekan masuk picit nafsu itu kira kita tekan dia supaya kita tunggang nafsu itu dan nafsu itu yang tunggang kita. Itulah dia maksud puasa ni. La'allakum tattaqun, itu sebab dia ya. La'alla. Cuma saya lebih sedap menggunakan la'alla ni, kita terjemahkan litahqiq. Kalau litahqiq ni artinya supaya lebih tegas, lebih kuat. Ya, kalau saya pengarang kepada kitab ini, maka saya akan terjemahkan begitu ataupun tafsirkan begitu. La'alla litahqiq. Di sini la'alla litarajji dia panggil, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dia ada la'alla litahqiq. Artinya supaya. Kenapa diwajibkan berpuasa? Supaya kamu bertakwa. Dapat takwa ni tuan-tuan. Kita itu dah sini. 12 syarat takwa. Untuk bagaimana kita nak dapatkan sifat takwa itu. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Innallaha ma'al muttaqin. Wallahu waliyyul muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki daripada jalan yang tidak diduga-duga. Allah selesaikan semua permasalahan dia. Kejayaan bagi orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, syurga disediakan bagi orang yang bertakwa. Allah menjadi pembela bagi orang yang bertakwa. Wallahu waliyyul muttaqin. Semua itu fadilat takwa. Dengan cara apa? Salah satu caranya untuk kita mencapai darjat maqam takwa itu puasa. Puasa yang kena cukuplah syaratnya, syarat rukun dan adab-adabnya kita kena jaga. InsyaAllah kita akan dapat takwa. Baik. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang berbilang-bilang, yang sedikit
kerana memudahi atas segala orang mukallaf. Mukallaf kita orang yang dibebani hukum syarak. Kita dalam kalam ni Islam, akil, baligh, merdeka. Orang tu kalau juga hamba. Baik. Kita dalam mukallaf. Ayat ma'dudat ini mengikut jumhur mufassirin, artinya ahli ulama tafsir mengatakan bahawa hari-hari yang berbilang-bilang itu maksudnya beberapa hari itu maksudnya adalah bulan Ramadan. Untuk apa? Mudah. Sebulan puasa sampai habis raya. Mudah. Nah. Baik. Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka barang siapa yang ada daripada kamu dalam bulan Ramadan itu sakit atau musafir qasar, maka berbuka dia tiada puasa. Boleh berbuka kalau kita sakit, kalau kita musafir. Sakit ini kalau sekiranya sakit yang menambah, kalau kita tak tahan, mengganggu sangat, lambat baik kalau kita puasa, maka ataupun kita rasa sangat tidak selesa lah, boleh puasa, boleh kok, tapi rasa nyasa harus boleh. Tapi kalau sampai nak mati, sampai pensan-pensan misalnya, kalau teruskan puasa, maka wajib kita berbuka. Kalau sampai mengancam nyawa, dipanggil kerawanan. Mengancam nyawa, wajib kita puasa. Mengancam kesihatan yang teruk, wajib kita berbuka. Sampai tak larat, tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak kelip mata dan sebagainya, wajib kita berbuka. Kalau tidak pun harus, baik. Atau atas musafir. Musafir ialah orang yang keluar pergi ke satu tempat, tapi dia kata musafir qasar. Musafir qasar maksudnya dalam jarak yang dibolehkan kita mengqasar, memendekkan sembahyang yang ada 4 rakaat. Apa dia? Zuhur kita buat 2, kita panggil qasar. Asar kita buat 2 saja, ini qasar. Isyak dia buat 2 saja, ini qasar. Kalau 3 dibuat 1,5, itu namanya nyasar lah tu. Nyasar. Subuh buat 1, nyasar juga, bukan qasar. Itu dia ada masafah ataupun dia ada jaraknya. Yang kita ajar di sekolah 89 km 2 mahal. 89 km 48 batu Hashimi, bukan batu Britani, bukan batu Britain, batu Hashimi. Dia nak serik ke nak serik? Ya? Dia nak serik ke? Serik dia nak apa? Dia nak serik di Lapan Kalimantan ke nak pakai keliling? Kalau nak pakai keliling kita nak ke Singapura je masyarakat. Gitu. Baik. Dia ada syaratnya lagi, Bapak. Syaratnya lagi adalah yang pertama sekali perjalanan itu perjalanan musafir. Maka hak musim-musim ni kita panggil musafir ke, hak tu musim hari. Musafir ialah dia keluar menuju ke satu tempat dengan niat yang spesifik. Orang yang tak ada niat spesifik, dia ikut baru bercerai dengan bini, bercerai dengan isteri, dia pun naik kereta tekan laju-laju, sudah sampai ke Terengganu, itu sembahyang jamaah, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Panah hati sangat kata bawa laju-laju, lalu dia jalan ke Muruh, tol pun tak ada lagi. Alhamdulillah sekarang ni tekan laju-laju sampai Kuantan, bawa kabar sampai Kuantan, tahap tak boleh main nyamak, tak boleh pasal. Dan syaratnya lagi mesti keluar sebelum subuh, sebelum terbit fajar, baru kita boleh berbuka. Kita musafir hari ini, esok kita tak nak puasa, boleh lah, boleh. Tapi kalau kita dah lepas main subuh keluar, kefarduan puasa itu sudah berada di pundak kita ataupun bahu kita kena tanggung, kita tak boleh nak buka, dah ada.
Jadi syaratnya sebelum. Dan permusafiran itu mestilah sepanjang hari, bukannya sekejap-sekejap. Hari ini nanti itu ada. Di mana? Pergi Kuala Terengganu, musafir tu ni. Pergi Kuala Terengganu, beli di Maidin, balik lagi. Sampai tengah jalan buku. Tak boleh. Dia kena sepanjang hari. Tak boleh orang kata kalau begitu kak, sedaplah dia. Start motor, pergi Kuala Terengganu. Lepas tu minum-minum, makan-makan Kuala Terengganu, balik sini. Aku musafir. Esok pergi Kuala Terengganu lagi. Bukan lama sangat. Sejam pergi, sejam balik. Bila dia nak puasa? Jadinya itu syarat kan? Ya, tak boleh bukan tak boleh pasar, tidak boleh berbuka. Pasar boleh. Pasar boleh, jamak boleh. Zuhur dan asar. Tetapi kalau sekiranya kita keluar selepas zuhur, maka kita tidak boleh lagi menjamakkan zuhur itu dengan asar. Katalah dah azan, masjid ini sudah masuknya waktu zuhur, maka barulah kita keluar bermusafir. Kita tidak boleh lagi menjamakkan dan mengqasarkan zuhur ini dengan asar. Tetapi kita boleh sembahyang asar itu asar. Jelas kan? Ya. Nampak tak? Kita pada prinsip saat ini. Kita sampai ke dulu. Kena hari Jumaat. Tak. Maknanya kita buat sebenarnya sembahyang makam itu ke bagaimana? Kita sembahyang Jumaat di mana-mana yang ada masjid yang sudah diazankan. Masuk waktu. Maknanya kita tak payah balik sembahyang. Tidak. Boleh bermusafir pada hari Jumaat, tak ada masalah. Ya. Cuma tidak boleh musafir pada hari Jumaat. Rasulullah musafir hari Khamis, ya. Ya. Kita turun lepas pada subuh. Kita tugas main. Tak boleh kita nak tinggal semata kita biasa. Ya. Kewajipan Jumaat tidak ada rukhsah untuk kita tinggalkan. Tapi kalau kita bekerja kita sebelum subuh, kita boleh tinggal. Ya. Betul. Okey, tuan-tuan yang tak berat tu saya ulang soalan pengurusi. Kita keluar sembahyang keluar hari Jumaat bermusafir. Kalau kita keluar selepas azan, maka kefarduan Jumaat itu total atas kita. Kita kena sembahyang Jumaat. Kalau kita nak mengambil rukhsah meninggalkan sembahyang Jumaat, maka kita perlu keluar sebelum waktu subuh. Ya, jelas tuan-tuan ya? Kalau kita memang nak musafir sebelum ni, jadi semalam kita musafir, esok Jumaat, tak ada masalah lah. Ya Ustaz, Wallahu a'lam. niat musafir. Niat musafir. Kita keluar daripada kampung kita dan kita ada dalam hati kita, aku nak ke Kuantan. Maka kita keluar daripada kampung kita, status kita adalah musafir. Tidak ada niat khusus sahaja aku bermusafir kerana Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi yang keduanya yang mungkin kita terlambat sebut ialah permusafiran itu mestilah permusafiran yang taat, sekurang-kurangnya harus. Jadinya pergi melancong Ustaz, melancong itu harus lah. Ke melancong haram. Kecuali kita Ustaz pergi melancong ke mana pantai Ami ke apa, nak tengok orang pakai bikini dan sebagainya, itu haram lah. Ya. Walaupun kita nak tengok kecantikan, keindahan yang Allah SWT cipta, tak payah nak tak payah takwil lah. Enggak. Tapi kalau melancong mana-mana, sekurang-kurangnya harus. Tidak boleh permusafiran itu permusafiran yang maksiat. Tidak dibenarkan rukhsah. Sama ada meninggalkan Jumaat, ataupun qasar, ataupun jamak sembahyang, ataupun berbuka puasa. Dan apa? Rukhsah ini hanya